أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma fakihna fi din wa alimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ قَدْ أَضَلَّ ضَلَالَهُ. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam dan juga muazzin yang berbahagia, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa pihak Surau Al-Mulisin Taman Pelangi Semenyih 2, yang dikasihi, yang dimuliakan para asatizah, guru-guru yang bersama dengan kita pada malam ini, yang dikasihi para ibu dan ayah. Moga-moga terus istiqamah dalam kita melaksanakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dan tak lupa juga kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita hadirkan diri pada malam ini dengan sedikit pengkongsian muhasabah diri untuk diri saya, dan juga sama-sama kita muhasabah diri kita. Dan juga alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita usia yang panjang, insyaAllah, untuk kita meneruskan kehidupan, meneruskan kerja-kerja yang berbaki lagi. Kita tak tahu bila masa kita akan ditarik nyawa oleh Allah Ta'ala. Allah berikan, ada yang masa usianya pendek, ada usia yang panjang. Kalau ikutkan dalam buku-buku golongan pemuda 18 tahun hingga 39 tahun, 40 tahun sampai 59 golongan tua dah. 40 tu dah tua dah. 39 border sebenarnya. Jadi atas 60 ni dia apa dia panggil? Macam mana? Kalau 40 ke 59 tu dah panggil tua dah. 60 ke atas? Kena? Macam mana? Extra bonus. Tapi kalau bahasa kita lah, tua bangka dah lah. Kan? Tambah belakang. Cumanya tak kisahlah kita berapa umur kita yang ada sekarang ni, tidak memberi makna sebenarnya
yang bermakna ialah setiap amalan kita nak dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin zaman muda, zaman yang penuh dengan ujian, pancaroba dan sebagainya, tetapi bila mana Allah berikan masa dan usia, Allah berikan kita hidayah, usia yang muda tersebut, boleh yang kita buat benda yang tidak elok tu mungkin dia akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Masa yang seterusnya Allah bagi masa untuk bertaubat, taubatlah sebaik yang mungkin. Sebab pengakhiran hidup kita ni kita tak tahu bagaimana. Ada orang muda dia hidayahnya cepat, jadi dia gunakan usia mudanya untuk berbakti kepada agama dan negara. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi Allah Ta'ala berikan masa dan usia yang panjang ni untuk kita berbaiki diri kita, untuk tambahkan ilmu kita, berikan kepahaman kepada kita untuk terus kita beribadat dan memahami agama Islam yang sebenar. Jadi itulah yang kita inginkan, pengakhiran hidup kita Allah redha dengan kita, dan juga pengakhiran hidup kita di syurga Allah Ta'ala. Kata guru saya, 2 pasport lah. Pasport pertama, pasport ke syurga. Yang kedua, pasport ke neraka. Jadi kita pilih yang mana. Hidup adalah pilihan, kan. Jadi kata Allah tadi, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Sesungguhnya setiap umat setiap umat ini diberikan rasul dan juga nabi, yang mana disuruh untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Yang pertama, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala ni ialah kita kita ikut apa perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua tadi, pertama mengabdikan diri, yang kedua ialah disuruh untuk kita jauhi perkara taghut, perkara yang tidak baik. Secara fitrahnya Allah suruh kita membuat perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, meninggalkan segala larangannya. Kemudian kata Allah lagi, Allah Ta'ala boleh berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga ayat seterusnya, dan juga Allah Ta'ala boleh menyesatkan manusia, menyesatkan seseorang itu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Kat situ kita dapat lihat bahawasanya yang pertama, Allah suruh kita mengekalkan hidayah kita. Yang kedua tu yang kita risau. Pertama tadi mengabdikan diri, yang kedua tadi ialah jauhi perkara taghut, yang ketiga tadi hidayah tadi. Allah Ta'ala boleh memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Yang keempat, Allah Ta'ala juga boleh menyesatkan manusia mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi kurniakan kita hidayah. Dan kita nakkan hidayah tu kekal dalam jiwa kita, kekal sehingga kita mati, dapat akhir hidup kita mati dalam keadaan yang beriman. Yang kita tak nak ialah bila mana di penghujung kita Allah sesatkan kita. Banyak dah hari ini yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam, tetapi di hujungnya Allah menyesatkan manusia dalam kehidupannya. Sebab itulah kita jangan kita judge orang lah. Jangan kita melabel orang, jangan kita kata dia ni ahli neraka, jangan kita kata dia ni macam-macam, sedangkan kita tak tahu pengakhiran hidup dia dan juga pengakhiran hidup kita. Sebab tu kita tak boleh nilai seseorang baik buruk orang dengan mata kasar kita. Kebarangkalian di mata kita nampak dia kurang baik lah, tapi di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu bagaimana. Jadi perlu kita sentiasa muhasabah diri kita. Kalau Sayyidina Umar, setiap malam hari-hari dia solat taubat dan dia muhasabah. Daripada dia bangun daripada tidur pagi sampai dia tidur semula, dia memikirkan apa yang dosa yang dia telah buat dalam sehari tersebut. Dia boleh kira dosa dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu nak katanya.
Jadi nak katanya amaran Allah Ta'ala ni, Allah boleh bagi hidayah, yang kedua Allah juga boleh menyesatkan manusia. Dan kita boleh dapat lihat hari ini berbagai contoh-contoh yang banyak, tak payah jauh, di dalam negara juga ada yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, tetapi lawan hakikat sebenarnya lawan Allah Ta'ala, lawan hukum Allah, lawan Quran, menafsir Quran ikut akal sendiri dan sebagainya. Jadi itu yang membimbangkan kita pada hari ini. Lagi-lagi anak-anak muda hari ini diuji dengan pelbagai rintangan, gadgetnya, teknologinya, Facebook, Instagram, Twitter. Bila kita post sesuatu dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Facebook, orang viral terus. Dari sesuatu yang tak baik, benda fitnah boleh tersebar dengan cepat. Sebab itulah Nabi sebut penipuan ni akan berlaku di merata dunia. Nabi tak sebut direct lah di internet, tapi Nabi kata penipuan ni akan berlaku di seluruh dunia nanti. Katanya Nabi bagi hint bahawasanya yang kita alami sekarang ni lah, penipuan, fitnah dan sebagainya, bukan hanya di dalam taman kita sahaja, malah fitnah ni boleh sampai ke seluruh dunia. Twitter boleh, semua orang boleh tengok. Instagram semua orang boleh tengok. Instagram lagi lah terlihat bagaimana anak-anak muda kita post gambar-gambar yang tak baik, yang tak elok, tak senonoh dan sebagainya. Jadi hati-hati yang ada anak-anak muda ni, kena tengok handphone anak bagaimana. Takut dia post benda-benda yang tak elok lah. Kalau benda dakwah tak apa. Syekh Yusuf Qaradawi pun sebut tak ada masalah untuk menggunakan media sosial, tetapi biar ada syarat, ada batasan itu sekalian. Jadi pada malam ini insya-Allah kita kongsikan beberapa tajuk, beberapa item yang penting bagi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Suatu tawaran yang hebat, tawaran mega, projek mega dan sebagainya lah, tentang kepada kita semua yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun para sahabat yang meminta suatu perkara yang membolehkan kami amal dan kami sebarkan kepada seluruh umat Islam. Yang pertama, bila mana Nabi dengar permintaan sahabat, tiba-tiba turun wahyu daripada Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Nak katanya Allah Ta'ala terus memperkenankan hasrat para sahabat. Allah kata dalam surah As-Saff ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Selepas para sahabat tanya, Allah Ta'ala terus turunkan wahyu. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila sebut wahai orang beriman ni, tuan-tuan sekalian, kita kena bersiap sedia lah. Sebab Allah panggil kita orang yang beriman. Allah menggelarkan kita orang yang beriman. Jadi apa arahan Allah Ta'ala? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mahukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api yang pedih? Allah bertanya kepada kita semua sebenarnya. Walaupun pada waktu itu para sahabat tanya nak satu benda yang boleh mereka amalkan dan mereka sebarkan, tetapi nak katanya kalam Allah Ta'ala ni sampai hari kiamat, kata-kata Allah Ta'ala ni, mujizat Allah Ta'ala, mujizat Nabi ni, kalam Allah Ta'ala ni sampai hari kiamat dan kita kena amalkan. Wahai orang yang beriman, kita lah tu, nak tak aku tunjukkan suatu perniagaan yang membolehkan kita
terlepas daripada azab api yang pedih. Perniagaan, kalau bahasa dalam Quran ni perniagaan lah, tapi kita panggil projek lah, projek tender besar, mega berbilion-bilion dan sebagainya kan. Jadi nak katanya perniagaan tawaran Allah Ta'ala kepada orang yang beriman, nak tak aku bagi suatu projek yang besar. Tapi nak projek yang besar ni, nakkan sesuatu yang best, seronok ni, bukan mudah-mudah dapat. Sebut je dapat. Ada syarat dia, ada yang perlu kena buat. Dalam kita pun, dalam kita nak buat kerja pun, nakkan sesuatu perkara pun kita perlukan syarat. Jadi yang pertama kata Allah, tu'minuna billah. Syarat yang pertama kata Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman dengan Rasulnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan demikian itulah yang lebih baik ya bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Jadi kata ulama tuan sekalian, tu'minu billah. Tadi ayat ke-10 surah As-Saff kata, wahai orang yang beriman. Allah panggil kita, para sahabat kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila mana para sahabat mendengar panggilan Allah Ta'ala tadi, wahai orang-orang yang beriman, para sahabat tertunggu-tunggu, tertanya-tanya apa arahan Allah selepas itu, selepas panggilan gelaran tersebut. Jadi kita ni bila baca Quran tak perlu nak tunggu dah. Lepas baca ya ayyuhallazina amanu ni dah ada jawapan dah ada nampak dah. Jadi para sahabat dia tunggu apa arahan Allah selepas panggilan tersebut, sama ada suruh berperang, sama ada suruh beribadat. Nabi, para sahabat sentiasa bersiaga apa jua arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita juga perlu, bila mana Allah panggil kita dengan gelaran yang beriman, kita kena buat. Jadi syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan Rasulnya. Beriman dengan kata dalam kitab At-Tibyan disebut iman ini diibaratkan sebagai bekas dan memerlukan pengisian yang baik, yang soleh. Jadi nak katanya jadi pengisian kepada bekas tersebut ialah perkara yang bermanfaat, perkara yang membolehkan mendapatkan pahala, iaitu kita mengamalkan amal soleh, berbanyakkan amal soleh, beriman, berilmu, mencari ilmu untuk tambahkan ilmu kita dan kefahaman kita tentang agama. Bila mana faham agama, bila mana faham tentang akhlak, memahami tentang tarbiyah dan juga siasah dan sebagainya ini, maka membolehkan iman kita menjadi kuat. Bila diuji bagaimana sekalipun tidak ada masalah. Bila mana diuji, ditentang dan sebagainya, kita faham tentang agama, ada ilmu tentang agama dan sebarkan kepada masyarakat kita, insya-Allah iman kita akan jadi kuat. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni kena ada ilmu lah. Bukan sekadar hanya solat semata-mata, beribadat tetapi tak ada ilmu. Setiap amalan tersebut, amal yang kita buat ini perlu ada kefahaman dia. Kenapa kita solat? Kena ada kefahaman. Kenapa kita puasa? Kena ada kefahaman kenapa kita puasa. Jangan kita ikut orang sahaja. Kenapa baca Quran? Kena tahu sebab apa kita baca Quran. Jadi perlukan kefahaman tersebut untuk memantapkan iman kita tu sekalian. Jadi bila mana kita baca Quran, bergetar jiwa kita. Jadi nak bergetar jiwa kita ni macam mana? Dengan ada ilmu. Bila baca dengan ada ilmu,
kita dapat merasai apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita semua. Sebab dalam Quran dia dah lengkap. Tak perlu nak sumber lain, lengkap semuanya. Hadis para alim ulama dan sebagainya telah memberikan kepahaman kepada kita. Jadi kena banyakkan pembacaan dan guru yang betul, tuan sekalian. Jadi itu yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala, mengikut bila Allah Ta'ala kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Ramai yang boleh buat amal ma'ruf, perkara yang kebaikan, orang buat baik kita boleh buat, tak ada masalah. Tiba-tiba yang susahnya ialah untuk mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan ni kita boleh buat, insya-Allah kita boleh buat. Tapi yang menjadi susahnya ialah untuk mencegah kemungkaran, yang membolehkan kita rasa kalau kita buat ni boleh rosak kita punya silaturahmi kita, boleh bergaduh ni. Tapi bila mana kita nak mencegah kemungkaran ni, perlunya ada strategi, ada usul dakwah dia, cara yang betul. Bila nak berdakwah ni, kita orang surau, orang masjid, bila nak ngajak orang pergi surau, ada caranya baik, kena pandai cara dia. Jangan terus paksa orang. Bila orang yang tak pernah pergi masjid ni, surau ni, jadikan kawan lah untuk kita sama-sama kita pergi masjid surau. Bila ada budak-budak, remaja-remaja, pemuda-pemuda ni yang waktu maghrib masih lagi bermain ni, ajak dengan cara baik. Ajak dengan cara baik. Sebab zaman sekarang dengan zaman dulu lain. Zaman sekarang lain, zaman dulu lain. Bila zaman sekarang, kalau di sekolah lah contohnya, kalau salah sikit, saman. Salah sikit, see you in court. Gitu sekarang. Zaman kita tak ada masalah. Kita buat salah, kita buat salah kat rumah kita kena juga dengan mak ayah kita, kena rotan apa semua. Tapi sekarang ni zaman berubah. Ujian mak ayah zaman sekarang memang susah, tuan-tuan sekalian. Jadi setiap zaman tu berbeza. Lagi sekarang zaman yang dipanggil zaman Alpha, Z dan sebagainya. Saya last lah zaman Y, Gen Y. Kalau tuan-tuan yang hidup 50 tahun 50-an, 60-an, 70-an, mungkin dipanggil Gen X. Bila disuruh buat je, tak ada nak bertanya-tanya, terus buat. Bila cakap terus buat, tak ada nak tanya dah. Tapi bila start Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya ni, dia dah mula penerangan tu. Mula penerangan. Kenapa kena buat ni? Kenapa? Kalau dulu bila orang tanya, zaman saya dulu bila bertanya-tanya sikit, memang kenalah. Kena lepuk sikit. Yang ayah saya macam kan. Setiap orang berbeza tarbiyah dia kan. Tapi zaman sekarang, bila nak didik anak ni memerlukan cara yang lembut. Tak boleh nak keras, tegas, tapi dalam tu ada lembut juga. Jadi zaman sekarang memang diuji macam tu, tuan-tuan sekalian. Setiap zaman tu berbeza-beza dan perlu kepahaman dan belajar tentang ilmu-ilmu psikologi juga, tuan-tuan sekalian. Tu nak katanya setiap zaman ni berbeza-beza zaman. Jadi nak tak nak kena harungi juga, tuan-tuan sekalian. Dan pula diuji dengan gadget, diuji dengan bermacam-macam iPhone sebagainya ni, memang kena ada jadual, kena ada sebagainya lah. Jadi itulah, mencegah kemungkaran ni kena betul, kena cara yang betul. Buat kadang-kadang nak cegah kemungkaran, kita kena tinggalkan dulu benda-benda yang kita buat. Pada masa yang sama kita juga kita buat perkara-perkara. Contoh di surau ni ada satu badan yang mencegah maksiat,
di sekitar kawasan kita ni ada benda, ada orang buat benda yang tidak baik, jadi badan tersebut, hero tersebut ditugaskan untuk mencegah kemungkaran yang berada di kawasan kita. Cuma kena ada cara yang usul dakwah yang baik lah, yang betul lah, untuk tarik mereka supaya mereka berubah ke arah kebaikan. Jadi itu penting tuan sekalian. Kemudian yang ketiga ialah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Wa tujahidu, berjihad di jalan Allah Taala. Berjihad di jalan Allah Taala. Cuma zaman dan setiap zaman berbeza. Jihad di zaman Rasulullah lain, jihad di Palestin lain, jihad di negara-negara yang berperang lain, jihad di Malaysia lain. Jangan kita rasa bila kita tengok dalam TV, televisyen, orang yang bunuh berani mati ni tempatnya neraka. Jangan kita judge macam tu. Kita tak tahu apa kondisi dia di sana. Cuma di Malaysia berjihad pada umumnya ialah berkaitan tentang kesungguhan kita. Kesungguhan kita untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala. Kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, jihad kita ialah memastikan agama kita ni diangkat. Agama kita ni dijaga dengan baik. Bila mana ada agama lain yang mengusik, yang mencubit agama kita, kitalah yang bangkit untuk mempertahankan agama kita. Ini kesungguhan kita tuan sekalian. Bila Nabi kita dihina, kita yang ke depan. Kita yang ke depan, walaupun kita dah tua pun, selagi kita belum dicabut nyawa, masa itu juga kita kena pertahankan agama Allah Ta'ala. Itu tugas kita, jihad kita untuk pertahankan agama Allah Ta'ala. Ini tugas kita, kesungguhan kita untuk menjaga kesucian Allah Ta'ala, kesucian agama kita. Kemudian jihad tersebut juga ada konteks pekerjaan kita. Kepada seorang guru, jihad seorang guru mestilah betul mengajar murid-murid supaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia cikgu matematik sekalipun, apa jua mata pelajaran, tak kisah, tapi menunjukkan akhlak yang baik, peribadi, body language yang baik, bahasa yang baik, boleh mendekati para anak muda, budak-budak ni untuk kepada agama Islam. Walaupun mata pelajaran bukan agama pun, tapi perlu menunjukkan akhlak yang baik, supaya santun yang baik tuan sekalian. Sama juga bila mana jihad seorang doktor. Bila doktor ni, bagaimana pula kita nak tunjukkan akhlak yang baik. Sebelum kita nak membedah orang ni, nak cek orang, baca bismillah dulu. Ada sahabat saya ni lah, pakar bedah. Saya tanya dia lah, dia punya amalan dia kan, sebelum dia nak bedah, dia akan buat solat sunat dulu, supaya Allah Ta'ala pandu dia, tak ada buat kesilapan. Itu sesok yang lain tak tahulah, tetapi nak katanya cara dia untuk berjihad, untuk jaga agama Allah dalam masa pekerjaan yang dia buat itu, dia jaga juga hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Nak bedah tu dia ingat Allah Ta'ala dulu. Bismillah, baca bismillah, solat 2 rakaat dulu apa semua, baru dia bedah. Tu. Sama juga arkitek, kontraktor, kena jujur dan amanah dalam quotation dan sebagainya. Ni. Jadi setiap pekerjaan yang kita buat ni, mestilah Islam itu diselipkan dalam jiwa kita. Sebab itulah bila mana kita risau ini, perkara-perkara yang merosakkan negara ni ialah antaranya yang paling besar adalah rasuah. Kalau saya baca dalam artikel ni, kalau ikutkanlah 20 tahun 25 tahun sebelum ini, Korea Selatan, kita lihat hari ni maju kan. Maju kan.
Tapi 20 tahun, 25 tahun sebelum ni dia tidak maju macam sekarang. Malaysia ke depan lagi. Antara Korea, Jepun, dan antara sebabnya ialah mereka menjaga perangai, menjaga akhlak mereka. Akhlak itu ada dalam Islam tersebut, akhlak Islam tersebut. Menjaga masa, mereka cuba untuk membebaskan rasuah. Dalam negara, hakikat sebenarnya dalam negara kita ni masih lagi bebas rasuah, masih lagi ada besarnya rasuah dan sekalian. Daripada yang bawah sampailah ke atas. Wallahu a'lam. Bila tanya-tanyalah benda-benda daripada kecil, benda-benda yang kerja-kerja yang paling bawah sekali pun ada tuan sekalian. Nak kata rakyat perlukan duit sangat tuan sekalian. Jadi benda yang paling kena buang, benda yang rasuah dan sebagainya sekalian. Jadi benda yang perlu kita tinggalkan, benda yang menyebabkan tidak berkatnya sesebuah negara kerana itu, kerana maksiat yang besar tersebut sekalian. Dengan rasuahnya, maksiatnya, walaupun COVID-19 tapi maksiat semakin rancak. Kelab-kelab pun buka, tak ada masalah. Karaoke tak ada masalah buka, tapi kekal masih kita solat berjarak-jarak lagi ni. Jadi orang bertanya-tanya macam-macam tu sekalian. Pergi stadium berapa tak ada masalah, tapi di surau, di masjid, kenapa masih lagi berjarak-jarak? Jadi benda tu kita perlu lihat bagaimana kita nak tunjukkan jihad kita kepada Allah Ta'ala sekalian. Yang pertama yang tadi jihad. Kalau dulu zaman-zaman 2013, 2012, sampai satu ketika semasa saya di kampus di universiti dulu, ada ura-ura silibus jihad ini nak dimansuhkan, dihazafkan, kerana takut bila mana pelajari di sekolah ni, di universiti, mengakibatkan anak-anak muda di universiti ni akan bangkit, akan pergi ke Syria, dan waktu tu Syria Daesh dan sebagainya ni kuat. Daesh, apa lagi, IS dan sebagainya ketika ni. Jadi mereka cuba untuk hazafkan jihad ini dalam silibus pengajian Islam, dan dimomokkan jihad ini tak bagus, tak baik, tuan sekalian. Guru saya yang kalau tuan-tuan kenal, Ustaz Syakirin Husin, pondok dia di Perak. Suatu ketika tu dia berceramah di hadapan audiens, kemudian ditunjukkan satu surat khabar ni, kata setiap pondok-pondok di Malaysia akan disiasat kerana risau pondok-pondok di Malaysia ni ada yang menyimpan senjata api di pondok-pondok, tuan sekalian. Bila guru saya dengar tadi, bila dengar baca, tuan sekalian, menangis. Para guru, tuan guru ni setiap hari minta derma, minta sumbangan untuk bangunkan pondok, bangunkan madrasah. Tiba-tiba dituduh macam tu, nak buat keganasan kepada negara. Tak kena, tuan sekalian. Jadi sekarang ni kita kena memahami jihad ini ialah kesungguhan kita terhadap sesuatu benda yang kita sayang. Yang pertama tadi, yang keempat ialah dengan harta kamu berjihad. Ada harta, kita infakkan harta kita. Ada duit, kita infak. Ada harta, kita infakkan. Kalau surau kita nak memerlukan apa, kita bagi. Nak tambah aircon, kita bagi. Contoh, sumbangan. Nak tambah apa lagi, nak cantikkan surau lagi, ataupun ada pondok-pondok di sekitar sini memerlukan bantuan, kita bagi. Itu cara kita nak memberikan harta kita kepada masyarakat yang memerlukan. Contoh-contoh lain apa tuan sekalian? Seperti contoh, siapa tu yang meninggal tu,
yang badan besar apa? Abang Bocil Abang Bocil. Bila saya tanya kawan-kawan saya yang rapat dengan abang ni, yang penceramah-ceramah ni, kata Ustaz Jafri Abu Bakar kan, dia kata memang abang ni memang orang yang suka bertanya tentang agama, dan juga dia suka dia suka memberi sumbangan kepada pondok-pondok ni. Itu dia antara contoh orang yang menyumbang tanpa memerlukan perhatian media ke, tak perlu. Bila kita bagi sesuatu ke ikhlas, tak perlu nak media, Allah Ta'ala buka terus kebaikan yang telah dibuat di dunia yang mereka tak ketahui. Datang orang ni, dia banyak bantu saya, Allah buka kebaikan dia. Jadi yang kedua seterusnya ni Siti Sarah kan, dia tak tunjuk yang dia nak dia menderma sebagainya, tapi nak katanya dia tak tunjuk, tapi Allah Ta'ala yang buka cerita kebaikan yang dibuat oleh Siti Sarah, arwah Siti Sarah. Jadi contoh-contoh tuan sekalian. Jadi kita ni bila berikan infak, jangan kita tunjuk ke orang lah. Walaupun orang tak tahu pun sekalipun tak apa. Yang penting saham akhirat kita dah ada. Kita derma, kita infak ni bukan untuk di dunia sahaja. Saham akhirat kita telah sampai. Hari ni ramai yang main saham kan. Main saham, tengok trending apa sebagainya, Luno, ada macam-macam lah. Luno apa semua tu kan. Kalau boleh ada juga untuk saham di akhirat. Kita derma, kita bagi untuk akhirat juga dalam sekalian. Untuk kita infak kepada madrasah ataupun pondok sosial yang kita memerlukan. Jangan kita hanya kejar peratusan untuk saham dunia, tapi kita juga kejar saham di akhirat. Kita tak tahu kita banyak dah kisah-kisah orang yang bersedekah ni tuan sekalian. Kemudian wa anfusikum, yang keempat, syarat keempat ialah berjihad dengan jiwa raga kamu. Kalau boleh infak diri kita untuk agama, itu alhamdulillah, padulah tu, hebat. Membantu diri kita ni untuk agama Allah Ta'ala, memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Bila mana Islam diherdik, bila mana Nabi diherdik, Allah dihina sebagainya, ditunjukkan mungkin tak boleh nak guna senjata, tapi dia menggunakan panel ke, dia gunakan Facebook, Twitter dengan ilmu dia. Ni cara banyak cara untuk kita berdakwah, banyak cara kita nak menunjukkan kita ni cinta kepada Allah Ta'ala. Pada masa sama kita menulis ni, pada masa sama biarlah seiring apa yang kita buat. Kita bercakap ni biarlah seiring amal ibadat kita lah. Jangan kita hanya sembang kuat, sembang kencang, sembang lebat dekat Facebook sebagainya, tapi amalan kita kurang. Jadi kalau boleh kita perkemaskan amalan wajib ni, dan kita berbanyakkan amalan sunat. Kata Ustaz Zaidrus, Ustaz arwah Ustaz Ismail Kamus, mereka yang orang yang melakukan amal sunat ni dapat pahala, tapi orang yang meninggalkan amalan sunat ni orang yang rugi. Bukan betul lah, tak dapat apa-apa, tapi rugilah. Orang yang melakukan amalan sunat dapat pahala, orang yang tak buat amalan sunat ni rugi. Jadi bezalah, katanya betul lah tu, rugi. Bila mana kita boleh buat amalan sunat tapi kita tak nak buat sekalian. Amal wajib, itu wajib buatlah, perkemaskan cara solat kita bagaimana, cara Al-Fatihah kita, cara bacaan surah kita macam mana, cara kedudukan duduk kita macam mana, perlu kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Amal sunat banyak boleh buat, zikir solat sunat, solat taubat, solat hajat, solat tahajud, yang bolehkan dekat kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian bila mana tadi yang pertama Allah Ta'ala bertanya, sisi yang kedua Allah berikan syarat kepada mereka yang nakkan perniagaan ini.
Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, bila mana dah dapat, bukan hanya lepas daripada syurga, lepas daripada neraka, tapi Allah kata Allah bagi lagi, bukan hanya pelepasan daripada neraka, tetapi kata Allah ayat ke-12, yaghfir lakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'azim. Zalul. Boleh. Baik, sikit lagi insya-Allah. Jadi tuan sekalian, di antara kelebihan mereka yang lulus perniagaan Allah Ta'ala ni, kata Allah, mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka, diampunkan dosa-dosa mereka selepas nyawa roh keluar daripada badan, terus Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa tersebut. Kemudian dimasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Adnin. Itulah kemenangan yang besar. Jadi bila mana contoh kita berjihad di jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, berjihad di jalan Allah Ta'ala,
dan kita cuba untuk mengharapkan Allah Ta'ala matikan kita husnul khatimah, dan juga kita harapkan bila mana Allah Ta'ala boleh matikan kita mati syahid. Kita harapkan mati husnul khatimah kan. Cuba kita doa, hari-hari doa supaya kita mati syahid, tuan sekalian. Bila mati syahid ni tanpa hisab lah. Kita buat kerja kerana Allah Ta'ala, kita niatkan supaya Allah matikan kita mati syahid. Antara kelebihannya, saat kita roh kita dikeluar daripada badan kita, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Seterusnya, diberikan kelebihan boleh boleh macam mana boleh keluarkan ahli keluarga yang berada di dalam neraka. Ini kelebihan mereka, kelebihan orang yang mati syahid. Tapi tuan-tuan sekalian, bila mana mati syahid ni, dia kena bebas daripada hutang lah. Itu yang panggil syahid dunia, syahid akhirat tu. Hutang tak lepas mengakibatkan kita terbengkalai dulu untuk masuk ke syurga, terhenti di traffic light barangkali, tak boleh masuk kerana ada hutang. Sebab itulah kita tengok pejuang Al-Qassam di Palestin. Al-Qassam, di antara syarat-syarat pejuang Al-Qassam ni ialah antaranya dia meminta kebenaran mak ayah dia. Ketat syarat dia, hafal Quran, dan juga antaranya ialah bebas daripada hutang piutang. Sebab apa? Keberangkalan untuk mati tu tinggi. Kerana kalau boleh biar mati tu mati syahid terus, tak perlu nak ada hutang piutang yang boleh tersekat untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi itu di antara kelebihan mereka yang mati syahid. Kalau boleh kita minta juga mati syahid, tuan-tuan sekalian. Walaupun kita tak di medan perang, tapi kita buat kerja yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita besar sebenarnya kalau kita perasan, untuk memastikan hari ini kita sebut Nabi diberkati, wabarakatuh, dan sebagainya. Ya, Nabi sentiasa diberkati, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tetapi adakah persoalan kita hari ini, adakah ajaran Nabi hari ini selamat ataupun tidak? Orang nak sebut tentang agama Islam, ada ancaman ke tidak sekarang ni? Nak pergi Sabah Sarawak kan, boleh sebut tak? Kawan-kawan saya yang di Yayasan Amal, di Yayasan Amal ni dia buat kerja dakwah di Sabah Sarawak ni. Nak sebut tentang Islam pun mereka berhati-hati tu. Nak sebut tentang ajaran Islam pun masih lagi terancam. Umat Nabi sekarang pun terancam lagi. Dibunuh. Hatta kita lihat hari ini negara-negara Arab hari ini, kita lihat bagaimana mereka sekongkong dengan Israel. Morocco kan, Morocco, Bahrain, Arab Saudi. Yang terbaru ni saya dengar dalam satu perhimpunan Arab Saudi, siapa anak Salman Muhammad bin Salman, disebut apa? Inilah Arab Saudi adalah negara barat yang akan datang. Sebuah negara Eropah yang baru, Eropah yang barat sekarang ni. Nak kata sekalian, kita akan antara modus operandi dia kata sebelum dia mati, dia nak pastikan beberapa sebuah negara Arab ni, Bahrain, Jordan, Qatar dan sebagainya ni bukan negara Arab yang sebelum, tapi negara Arab yang maju. Tapi dia tak sebut pun negara Palestin, Syria, Yaman, kan? Kebetulan pula hadis Nabi, 3 negara yang tak disebut tu antara 3 yang negara-negara, 3 negara yang tentang hari kiamat lah. Syria, Palestin dan Yaman ni antara negara yang
disebut oleh Nabi negara yang diberkati, negara yang menjadi tempat hari kiamat nanti, tuan sekalian. Jadi wallahu alam itu kebetulan ataupun tidak disebut oleh anak Raja Salman, Muhammad, tuan sekalian. Jadi nak katanya orang Islam, orang Arab Islam yang mengaku yang menjaga dua tempat suci pun bersekongkong dengan Israel Zionis, tuan sekalian. Jadi sekarang ni jihad kita di Malaysia, pastikan agama kita dijaga dengan baik, dihormati oleh semua agama, dihormati oleh semua bangsa kita yang berada di negara kita. Jangan mudah untuk kita membiarkan mereka untuk hentak kita, tuan sekalian. Jadi sekarang ni Islam perlu bangkit, dan kita siapa yang nak kena bangkit tu kita, tuan sekalian. Bukan hanya anak muda, tapi semua lapisan usia kena bangkit untuk memastikan Islam sentiasa diberikan kedudukan yang terbaik di mana-mana, tuan sekalian. Jadi insya-Allah wallahu alam, mudah-mudahan dengan perkongsian malam ini memberikan kita terus menambahkan amal ibadat kita kepada Allah Taala. Jadi tuan sekalian, baca Quran, fahami Quran. Sebab apa ramai yang tak baca Quran, banyak yang baca Facebook, banyak yang baca WhatsApp daripada baca Quran, tuan sekalian. Last scene kalau kita tengok dalam WhatsApp, last scene kita malam tadi. Persoalan kita bila kita last scene kita baca Quran, tuan sekalian. Jadi itulah, nakkan rumah kita sentiasa bercahaya, baca Quran. Nak hidupkan rumah kita dengan baca Quran, tuan sekalian. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan terus istiqamah melaksanakan ibadat dan ditangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.